Allah akan memberikan kepadanya satu kenikmatan dalam hubungan suami isteri. Sebaliknya, bila dia mencari perkara yang haram ini dalam bentuk-bentuk format-formatnya, apa jualah yang ada pada hari ini sebagai contoh, maka ia akan mengurangkan keseronokan dalam hubungan suami isteri. Maka pesanlah kepada anak-anak kita yang bakal berkahwin, masih remaja, supaya menjauhi perbuatan-perbuatan haram ini, kerana ia akan menyebabkan kecenderungan kepada melakukan maksiat dan tidak akan ada kepuasan bila berkahwin dengan cara yang halal nanti, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu sebab perkataan ini disebut sebagai fahisyah, khabith, satu benda yang buruk, satu benda yang keji, yang tak ada yang lebih keji daripada itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Saya teringat lebih 30 tahun lalu, apa yang disampaikan dalam satu khutbah oleh almarhum Datuk Fadil Noor ketika menjelaskan tentang ayat seperti ini, berkata bahawa negara Amerika mempunyai penduduk yang ramai, mungkin 150 juta, tapi penduduknya boleh dikatakan 2/3 ataupun 1/3 daripada mereka merupakan anak-anak luar nikah. Anak-anak yang tidak mempunyai hubungan dengan bapanya sama sekali, kerana isteri itu mungkin curang dan sebagainya. Jadi apa yang terjadi di Amerika menjadi bangsa yang paling jahat di dunia. Jadi polis dunia menganiaya orang lain kerana mereka, tuan-tuan ini. Jadi amaran Nabi ini memang mempunyai satu gagasan, memang mempunyai satu landasan yang jelas bila Nabi menyatakan bahawa perbuatan zina ini akan menyebabkan kehidupan kita menjadi sempit, dunia yang luas menjadi sempit, rumah yang luas menjadi sempit. Kerana timbulnya berbagai-bagai perkara dan lebih menakutkan. Dalam hadis ini mengatakan illa fasyafihi muta'un wal auja' allati lam takun fi aslafihim, iaitu penyakit-penyakit berlaku pada hari ini sebenarnya ia adalah berpunca daripada perbuatan maksiat yang berluasa dan dihebahkan di sana sini, tuan-tuan perempuan dimuliakan Allah sekalian. Sebenarnya orang-orang kafir ni bila mereka nak menjajah manusia, menjajah orang Islam, mereka melihat menyerang terus Al-Quran itu mungkin ada sukarnya. Lalu mereka memutuskan 5S. Saya tak, yang kelima saya lupa benda. Ini adalah elemen-elemen yang diutuskan kepada masyarakat, maka orang Islam menjadi lalai. Dahulu pada zaman Baghdad, zaman Abbasiyah, difatwakan main syatranj itu catur haram. Kerana main catur itu menyebabkan umat Islam tidak terlupa nak sembahyang. Jadi itu yang menghairankan ketika dia sebut Imam Syafi'i pasal main catur yang haram, kerana dia menyebabkan manusia lalai bersembahyang, terlupa habis, macam anak-anak main game pada ini sebagai contoh. Maka main game sampai pukul 1, 2, 3 pagi, lepas tu subuh terlajak habis setiap hari. Memanglah adalah hadis mengatakan siapa yang tertinggal salat subuh nanti qada lah bila ingat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teruskan ceramah ke atau berhenti, tuan-tuan? Azan sekarang ni. Teruskan ya Ustaz Muhammad. Teruskan. Ya, teruskan Ustaz. Jadi ini perkara pertama yang nyatakan Nabi SAW, iaitu bila dibiarkan maksiat ini berlaku, berluasa, maka akan mengakibatkan penyakit berlaku dalam masyarakat. Dahulu 30 tahun lalu dunia menjadi hiruk pikuk dengan munculnya penyakit AIDS yang sampai ke hari ini tak ada penawarnya, kerana ia adalah bibit-bibit daripada perkara haram yang songsang dan amalan yang diharamkan oleh Allah ini dilakukan, maka benih-benih kejahatan itu sudah pun mula membesar, kata Muhammad Qutb, adik kepada Said Qutb, dalam bukunya bertajuk Jahiliyah Al-Qarnil Ishrin. Dia ditanam 40 tahun lalu dengan perkara-perkara kemungkaran dan diberikan pengiktirafan kepada golongan-golongan songsang, maka pada hari ini kita mula melihat pokok-pokok ini membuahkan hasil-hasil yang sangat kotor dan jijik dan jahat kepada tamadun kemanusiaan. Jadi tuan-tuan perempuan yang dimuliakan sekalian, ini amaran pertama Nabi SAW, maka menjadi tanggungjawab kita ibu ayah dalam konteks kekeluargaan untuk menguatkan hubungan dengan keluarga, dengan anak kita, memberitahu kepada mereka perkara yang haram, mengingatkan mereka masa-masa pesan-pesan, ingat tanpa penat, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Dan itu kita melihat Nabi-Nabi Allah pun disebut oleh Allah SWT menyatakan kisah mereka, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati. Nabi-Nabi pun suruh anaknya salat. Apatah lagi kita pada hari ini, tuan-tuan ya, kena panggil, kena tunggu. Kalau ada yang masih lihat itu, kena ambil wuduk bersama dengan dia. Duduk perhatikan dia ambil wuduk sempurna ke tidak. Latih dia untuk diimam. Ini maknanya kerja yang konsisten. Kalau Nabi-Nabi pun disuruh oleh Allah dan menceritakan tentang hal perihal mereka ni, mereka menyuruh anak-anak salat,
maka ia digunakan oleh Allah di situ dhamir fi'il mudhari' bagi menunjukkan kepada istimrariyah, continuity. Mana benda itu tidak boleh buat separuh jalan, kena berterusan. Maka demikian juga dalam perkara-perkara berkaitan dengan haram, menjadi tanggungjawab si ayah beritahu kepada anak-anak lakinya, si ibu beritahu kepada anak-anak perempuannya, dan membataskan, menghadkan segala bentuk komunikasi dengan dunia yang tanpa sepadan pula ini, yang kadang-kadang boleh menjurus kepada perkara-perkara maksiat yang dinyatakan Nabi dalam hadis dalam bahagian yang pertama hadis ini. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, ini tanggungjawab ya. Yang kedua tuan-tuan, hendaklah kita mendoakan untuk anak-anak kita selalu. Itu antara sifat para abrar muttaqin. Kita baca di hujung surah Al-Furqan, Allah menggambarkan orang-orang beriman yang sentiasa berdoa dan menyatakan kepada Tuhannya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini sifat abrar muttaqin, sentiasa mendoakan untuk anak-anak mereka. Begitu juga ayat-ayat lain surah Al-Ahqaf dan sebagainya. Jadi tuan-tuan puan yang dimuliakan Allah sekalian, pertama kena wasiat, nasihat, ingatkan, bimbing, sebut tanpa henti. Yang kedua doa untuk mereka. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, inilah dia ma'jun untuk membendung perkara maksiat yang dilakukan dalam keluarga kita. Nombor 3 tuan-tuan, kena hadkan, kena beritahu bahawa ini boleh, ini tak boleh. Ini pukul 10 malam, setelah malam semua handphone kena serah kepada ayah sebagai contohnya. Ini Unify kita kena stop, menjelang pukul 11 malam tak ada apa kerja nak buat lagi, besok sambung. Kerana lepas pukul 11 nanti macam-macam benda boleh masuk, ayah pun tak tahu, ayah pun dah tidur, ibu pun dah tidur dan sebagainya. Ini tuan-tuan perempuan dimuliakan sekalian. Kemudian dalam hadis ini yang kedua, Nabi mengingatkan perenggan kedua daripada hadis ini, iaitulah masalah yang berlaku dalam kehidupan ini bila peniaga-peniaga tidak jujur dan mengambil kesempatan terhadap masyarakat. Kalau kita berniaga tuan-tuan, kita tunjukkan gambar bukan yang besar lagi. Ini orang semua online kan. Tunjuk gambar kuih yang dijual itu karipap bukan yang besar lagi tunjuk. Bila sampai Allah, no need je. Chicken feet je. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini merupakan satu penipuan. Jadi hendaklah kita bertanggungjawab, jangan melakukan penipuan. Dalam perniagaan apa yang kita lakukan, menyebut macam-macam perkara, ni kereta ni saya nak jual sebab apa keluarga saya dah bertambah, jadi kereta macam ni tak muat dah. Padahal kereta tu dah accident, kita tak sebut pada orang nak beli kereta itu accident. Sian orang yang beli itu. Kalau dia mahir, dia pandai, kita nak beli kereta, kena panggil mekanik lah tuan-tuan. Upah lah RM5, RM1 ke. Kerana dia tengok kereta, dia tahu kereta ni pernah accident atau tidak. Tapi kebanyakan orang manalah ada peluang seperti itu tuan-tuan. Dia yakin kita pun datang ke masjid macam dia. Maka penipuan berlaku. Penipuan menjurus kepada kehilangan berkat dalam hidup, tuan-tuan kena ingat. Kerana dalam hadis ini mengatakan bahawa bila semua orang melakukan penipuan, apa yang akan berlaku adalah inflasi dan juga kezaliman kepimpinan kepada rakyat. Jadi kita kena ingat apa yang berlaku dalam kehidupan kita pada hari ini, kekurangan dan juga kezaliman adalah disebabkan tangan-tangan kita sendiri sebenarnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi hendaklah kita mengambil sikap seperti yang digambarkan, bahawa kita kena melihat orang lain itu sebahagian daripada diri kita sendiri. Sebagai contohnya kita kat masjid, nanti Allah SWT angkat daripada kita ujian yang mudah-mudahan ya tuan-tuan, banyaklah berdoa. Hasanah bizil izzati wal jabarut wa tasabna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'ala alladhi la yamut tasrifan al azza innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nanti kita di masjid ada provide parking untuk OKU. Tapi ada sebahagian orang yang menganggap benda ni benda kecil, tak apalah, parking je lah. Tuan-tuan perempuan dimuliakan sekalian, kita kena ingat bahawa kita parking di tempat bukan tempat kita, di tempat OKU tu merupakan satu kezaliman, penganiayaan kepada orang. Jangan kita berkata, tak ada, kat kampung ni tak ada OKU. Mana tahu ada orang singgah untuk sembahyang sebagai contohnya, dan dia ada anak yang OKU ataupun suami yang OKU. Jadi sikap seperti sikap tak bertanggungjawab tuan-tuan. Bila ditanda OKU, janganlah parking kat situ. Ada negara-negara maju pada ini berdasarkan tanda kat OKU, warnakan lagi warna biru. Keluarkan sikit bajet tuan-tuan kat masjid kita, supaya tempat OKU ni dapat ditandakan dengan betul. Kerana ini lambang ketamadunan tuan-tuan. Ketika kerajaan Islam Osmania dan juga Andalusia di Spain, mereka berkuasa, benda-benda seperti ini kita pandang kecil, tapi mereka mahu berat benda seperti ini. Maka nak masukkan, jangan ambil kesempatan kepada orang lain. Apa juga bentuk, elakkan tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kalau kita berniaga, jadilah orang yang jujur. Kerana ketidakjujuran kita memberi kesan implikasi yang besar kepada umat sejagat, bukan kita seorang saja. Maka bila seorang menipu, semua orang akan menipu. Dengan mengatakan semua orang buat begitu. Lalu akhirnya, masyarakat akan teraniaya, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Yang ketiga, dalam pesan Nabi dan musia hadis ini, mereka tidak menghalang zakat harta mereka, melainkan Allah akan jadikan langit itu kering, tidak menurunkan hujan, kemarau berpanjangan.
Walaupun hujan turun, tetapi hujan tak bermanfaat kepada manusia, bahkan ia mudarat kepada mereka. Kita lihat di negara-negara lain seperti Bangladesh, kita lihat di Indonesia, berlaku banjir besar tuan-tuan, sampai rumah hanyut, tenggelam, hilang jalan raya itu terus. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada kejadian-kejadian seperti ini. Jadi hendaklah kita ingat, faham bahawa menaikkan zakat itu satu kewajipan. Orang perempuan, suami saya yang belikan emas. Emas itu kena beli timbang tau. Kalau tak nak bawa pergi ke kedai emas, takut banyak sangat, beli timbang. Belilah kat mana online ke, beli timbang. Timbang emas tu. Kira betul-betul berapa kadarnya. Jangan main tau. Sedar-sedar saja dah 10 tahun tak bayar. Emas yang ada dalam simpanan RM80,000, RM90,000. Sedangkan kadar zakat harta emas ni RM15,000 ke atas dah kena zakat. Dia tak sedar, tak perasan dia. Simpan semua, dah tak perasan. Emas banyak sangat kat rumah. La ilaha illallah Rasulullah. Dia nak kena bayar, cakap suami lah kena bayar. Padahal emas tu dia punya. Maka ini kena ambil berat tuan-tuan dimulakan sekalian. Ketidakjujuran kita dalam mengeluarkan zakat akan memberikan impak yang luar biasa kepada alam sejagat, iaitu hujan tidak turun. Ini bicara siapa tuan-tuan? Bicara Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita cintai. Bukan fulan bin fulan, bukan orang tu postkan dekat Facebook dia, bukan. Ini daripada Rasulullah SAW. Maka hendaklah kita menyedari tanggungjawab ini. Gitu juga orang berniaga. Kena belajar bagaimana keluar zakat. Kena berhubung dengan pusat zakat. Zakat negeri Masya Allah begitu aktif dan proaktif untuk menguraikan masalah zakat ini. Kita pergi jumpa, beritahu begini perniagaan kita. Perniagaan waktu ni susah. Tapi kalau kita average setahun duit dalam akaun tu memang tak kering. Nanti tiap bulan ada RM100,000 contohnya. Maka beritahu supaya dapat dibayar hak Allah. Saya kongsi satu peristiwa benar berlaku tuan pada seorang sahabat. Dia berniaga. Lalu perniagaan dia tak maju-maju, tak berkembang-kembang. Macam tu je. Gaji habis, untung dapat bayar gaji pekerja je. Itu je. Maka tuan-tuan sekali jumpa dengan seorang ustaz yang ikhlas. Ustaz, tolong beritahu saya nasihat saya. Kata fulan, kalau kau nak berjaya, kau kena jaga mak kau betul-betul. Mulai hari tu dia ambil berat mak dia tuan-tuan. Tapi perniagaan masih boleh membangun lagi. Bukanlah cawangan 2, 3. Tapi perniagaan masih belum besar. Jumpa lagi ustaz. Ustaz, tolong beritahu lagi ustaz apa tip berikutnya. Engkau, wahai fulan, kau berniaga, hak orang kau jangan abaikan. Kau kena bayar hak mereka gaji tepat waktunya dibuat. Sampai fasa ketiga, perniagaan okey. Baik, bolehlah beli kereta yang bagus sikit. Ustaz, saya nak berkembang lagi. Macam mana buat saya? Fulan, kau kena zakat. Zakat, macam mana zakat ni? Saya tak pernah fikir. Kau kena kira semua stok kau, itu semua adalah kau punya aset kan? Kau kena kira semua, tengok P&L dia, balance sheet dia, tahu berapa nilai bersih harta kau, zakat kena buat. Kena buat zakat ni. Tak boleh cukai, tak cukup. Tak kena buat zakat. Fulan ni mula keluarkan zakat. Mula daripada tahun itu tuan-tuan, 5 tahun dia berniaga, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Kini tahun ke-10, perniagaannya berkembang begitu rapid sekali tuan-tuan. Daripada 10 cawangan tukar 30, akhirnya ada 200 cawangan seluruh Malaysia. Dan hari ini dia boleh bangga menjadi antara pengeluar zakat paling dominan negara. Walaupun musim PKP ni, saya jumpa dengan mak Allah ni, kata Alhamdulillah Ustaz, bolehlah berniaga. Okey, syukurlah Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur. Setakat 20 juta, 30 juta tu boleh dapatlah sebulan. Sebulan 30 juta. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi jangan main hak Allah. Kita berniaga apa sahaja pun kenalah belajar tunaikan zakat. Perlahan-lahan cuba buat zakat. Tunaikan zakat tuan-tuan. Kalau kita takut tak boleh tunaikan 7 tahun, tunaikan tiap-tiap bulan. Terlebih bayar tak apa, jangan terkurang tuan-tuan. Jadi ini pesan tak kira kita berniaga nenas ke, kita tanam kelapa sawit ke, apa sahaja hak Allah dia jangan main tuan-tuan. Apa sahaja benda perniagaan. Ibu-ibu yang berniaga online kat rumah pun tunaikan zakat. Ambil berat bab zakat ini, bayar pada pusat zakat kerana pusat zakat adalah tempat tangan yang paling amanah untuk menguruskannya. Andai kita nak bagi pada adik-beradik, dia tak cukup asnaf tuan-tuan. Asnaf ni ada 8 kan. Jadi hendaklah kita bagi pusat zakat, mereka yang akan mengagihkan ke tempat-tempat yang memerlukan itu. Cuma adalah kondisi tertentu, zakat pula anggaran rebate kepada pembayar itu untuk kemudahan kita salurkan kepada adik-adik kita yang dekat. Tapi macam mana pun bayarlah pada pusat zakat. Pesan saya kepada tuan-tuan semua, tak kisahlah pusat zakat di mana, di Selangor dan sebagainya. Baik, seterusnya dalam pesan Nabi di sini, wa ma lam tahkum wa lam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallallahu alaihi ma'duwan min ghairihim fa akhazu ba'dha ma fi aydihim. Apabila mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan Rasulnya, maka Allah akan jadikan musuh-musuh mengambil kesempatan terhadap mereka. Inilah yang berlaku kepada umat Islam seluruh dunia, termasuklah negara kita sendiri kat Malaysia ni tuan-tuan. Orang-orang bukan Islam begitu berkuasa sekali, apa nak buat? Macam mana nak buat? Kerana kita ni terlalu banyak melanggar hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ambil berat hak Allah Subhanahu Wa Taala.
berlebih kurang dengan hak Allah Taala. Tapi kalau hak kita kemain dan kita minta ya tuan-tuan, apa bentuk hak Allah yang dimaksudkan? Saya baca pada pandangan yang dikemukakan oleh Syekhul Mufassirin, Syekhuna Dr. Fadal Hasan Abbas, seorang ahli tafsir yang terkemuka dari bumi Syam, guru kami ketika belajar di Jordan dulu, berkata bahawa bentuk-bentuk Uhud ini bila Allah nyatakan sebagai contoh surah Al-A'raf, wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zurriyyatihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Ini adalah janji kita masa alam barzah dulu, masa alam roh dulu. Kita berkata kepada Allah bahawa nak tunaikan janji, tapi bila keluar ke dunia macam-macam benda yang kita abaikan tuan-tuan. Macam-macam hak Allah yang kita langgar tuan-tuan. Ada nazar yang tidak ditunaikan, ada sumpah yang tidak dikafarahkan. Begitu juga ada hak-hak manusia yang dizalimi, ada persaksian-persaksian yang dipalsukan. Ini semua menandakan kita melanggar perjanjian dengan Allah tuan-tuan. Sembahyang yang dilambatkan, adik-beradik yang diputuskan hubungan silaturahim dengannya, golongan ibu ayah yang tidak diambil peduli, ini semua adalah pelanggaran kepada hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang lebih jelas lagi kata Syekhuna Dr. Fadal Hasan Abbas, iaitu perjanjian dengan orang. Kita buat perjanjian dengan orang, kita langgar. Tanah orang kita rampas, kita alihkan batu sempadan, macam-macam perkara yang berlaku dalam kehidupan pada hari ini. Yang mana kesannya dalam hadis bila Nabi nyatakan, watan itu mengundang datangnya musuh untuk menganiaya kamu, mengambil hak-hak kamu. Lihatlah banyak tanah orang Islam yang tergadai pada hari ini. Lihatlah berapa banyak tempat-tempat orang Islam yang telah pun jatuh ke tempat orang bukan, ke tangan orang bukan Islam. Banyaklah contoh-contohnya tuan dalam negara ataupun luar negara, kesan daripada sikap orang Islam yang mementingkan diri sendiri. Ada setengah-setengah tempat pula sanggup dia bergabung dengan si kafir dengan tujuan untuk mengambil hak orang Islam. La hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya-Allah tabaraka wa taala. Ada setengah orang lantik menjadi kepimpinan dipilih oleh rakyat. Maka bila dia jadi orang besar seperti itu, dia tahu pembangunan akan berlaku di tempat demikian. Apa salahnya dengan gaji yang kau dapat, kau wakil rakyat? Ini tidak. Dia tahu tempat tu nak dibangunkan, dia akan pergi temu dengan rakyat jata, beritahu sejual tanah itu below market price. Bila orang sudah jual, dia buat untung 5-6 kali lipat. Ini berlaku, semua orang tahu. Ya tuan-tuan, walaupun perkara ni tak ada buktinya, tapi semua orang bercerita tentang perkara ni. Ambil pengajaran tuan-tuan ya. Saya beritahu kat tuan-tuan, ada orang buat begini, akhirnya hidup ni tak ke mana tuan-tuan. Kalaulah Allah timpakan ujian untuknya kat dunia pun tak mampu nak pikul apatah lagi akhirat. Terpalit dengan bagai-bagai label yang dikenakan, akhirnya kena penyakit pula. Kalau penyakit kat dunia ni berat macam mana pun tak sama dengan satu hari azab di akhirat. Ingat tu. Pesan ni kepada ahli politik. Masih nak naik dulu macam-macam janjinya kepada rakyat. Bila naik, ahlan wa sahlan wa jalan, habis semua terangkuk, pelingkup. Ya, saya tak masukkan siapa, tapi makan cili rasa pedasnya. Maka hendaklah kita ambil peduli perkara ni tuan-tuan, bahawa melanggar hak Allah dan melanggar segala perjanjian yang Allah dan juga dengan manusia, termasuk dalam bab ini, akan mengakibatkan orang lain mengambil hak-hak kita akhirnya tuan-tuan. Tempat yang saya ceritakan tadi, mungkin tuan-tuan pun tahu, mendengar peristiwa ini. Yang pemimpin ni ambil kesempatan terhadap harta rakyat. Beli pada rakyat yang harga yang murah, kemudian pergi jual dengan toke-toke harga yang mahal. Akhirnya apa jadi kepada tempat itu? Tempat itu berkembang menjadi sebuah perkampungan ataupun sebuah township yang hebat, perbandaran yang hebat, dan akhirnya semua yang duduk situ adalah orang bukan Islam. Akhirnya apa jadi kepada pemimpin ini tadi? Dapat tak dia meneruskan legasi kepimpinan, nak mewakili rakyat? Dia pun terbuang entah ke mana tuan-tuan yang boleh berkata. Inilah yang selalu berlaku keliling kita, dan mungkin dalam pengetahuan kita hendaklah kita sedar hakikatnya tuan-tuan yang boleh berkata. Bicara ni kenapa pedih? Kerana kadang-kadang bunyi macam politik. Tapi tidak, ini Nabi SAW menyatakan. Jangan ambil kesempatan terhadap apa-apa hak Allah dan juga hak-hak manusia. Ingat tu. Tuan-tuan ni boleh kata sekalian. Saya sajalah kongsi dengan tuan-tuan. Antara filem yang menarik pada ini, kita hidup pada zaman ni. Tuan-tuan tengoklah filem Osmaniyah. Osman Korulus. Cerita tentang kebangkitan Khilafah Osmaniyah di bawah pimpinan Osman bin Ertugrul, seorang pemimpin Turki masa dulu tuan-tuan. Macam mana pentadbirannya, dekatnya Allah, tak ambil apa kesempatan pun daripada kedudukannya, sehingga Allah mengizinkan negara Osmaniyah itu, Khilafah Osmaniyah itu untuk tertegak lebih pada 500 tahun. Kerana ia ditanam dengan bumi, pada bumi yang solid, kerana mencari kehendak Allah dan keredaannya tuan-tuan.
Andai kita jadi pemimpin pada hari ini, dipilih oleh rakyat, ambil peluang itu untuk jadikan dia benih kebaikan untuk keturunan kita, tuan-tuan. Walaupun kita jadi kaya pun tak mengapa, kerana itulah dia lumrah menjadi pemimpin. Tapi kalau kita duduk di tempat itu untuk mengumpul harta, memenuhkan tembolok kita, dan akhirnya tuan-tuan, bukan saja masyarakat akan terabai, anak-anak kita pun tak ada pembelaan pada masa akan datang, tidak akan kita takut pada hakikat ini, tuan-tuan dimuliakan Allah. Maka sedarlah ya orang yang menjadi kepimpinan ini supaya ambil peluang, ambil pengajaran daripada peristiwa sejarah yang sentiasa akan berulang keliling kita sebenarnya. Dan seterusnya dalam wasiat yang kelima Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Dan yang terakhir sekali dalam pesan Nabi yang kelima ini, apabila pemimpin-pemimpin tidak melaksanakan kitabullah, tidak mentadbir dengan undang-undang Allah, mereka memilih apa yang mereka kehendaki. Bab kahwin nikah dia ambil pada Islam. Tapi bab lain nanti tak sesuai lagi, ini belum kena waktunya. Macam-macam alasan diberikan. Kita tak menafikan bahawa negara ini majmuk dan sebagainya, tapi kena ada usaha ke arah itu, memberi kefahaman kepada orang. Kita tengok dalam channel radio, televisyen, berapa banyak pendidikan ke arah benda-benda seperti ini bandingkan hiburan. Berapa komposisinya, berapa persennya. Di mana janji-janji untuk mendidik dan juga membimbing umat ini kepada memahami Islam. Daripada kemerdekaan sampai ke sekarang, ada tak persentage yang membuktikan peningkatan bilangan orang menyertai masuk Islam ataupun tidak sebaliknya. Jadi usaha ke arah ini kena dibuat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kita boleh memberi berbagai-bagai alasan, tapi usaha ke arah itu mestilah dibuat, mestilah dijalankan. Mesti kita buat dengan kesungguhan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Memanglah kerja ni payah, tapi didiklah anak-anak kita untuk memahami hak-hak Allah dan tanggungjawab padanya. Ya, pendidikan negara kita ni adakah membina manusia untuk jadi hamba kepada Allah ataupun hamba kepada kebendaan? Bila kita melihat bilangan kematian orang bunuh diri dalam suasana PKP ini begitu meningkat, kita seimbang, tuan ya. Kerana golongan ini ada sebahagiannya mungkin merupakan orang Islam. Kalau orang bukan Islam tu kita tak pastilah apa langkah yang patut diambil kepada mereka. Tapi kalau orang Islam yang sepatutnya yakin ada akhirat, bahawa kesusahan dunia ni sifatnya sementara, namanya pun dunia, maka mengapakah berlaku demikian? Sedangkan semut yang hitam di malam yang hitam, batu yang hitam pun ada rezekinya untuk Allah peruntukkan. Ini akan pula kita manusia. Alangkah mulianya kerja anak-anak muda pada hari ini, tidaklah pergi merempat ataupun merempit motosikal mereka pergi hantar makanan untuk orang order dan sebagainya. Walaupun kerja ni nampak remeh, tuan, tapi mulia orang ni, tuan. Andai kita ni order makanan mereka, bagi mereka wang sedikit tip. Kenapa dapat tahu persen sangat, tuan-tuan? Mulia orang-orang ni. Jangan pandang hina kat mereka. Mereka cari pendapatan, tuan-tuan. Kadang ada ibu, kadang ada bawa anak. Jadi kita tengok dalam gambar yang seperti itu. Jadi apa yang dimaksudkan kat sini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, hendaklah kita berusaha untuk memperbaiki, mendidik masyarakat kita untuk kenal Allah SWT, dan usaha ke arah itu mesti dilakukan berterusan dengan bimbingan dan kesedaran. Maka hendaklah kita jaga, tuan-tuan, diri kita dan ingatkan kepada anak-anak kita tentang apa yang Allah Ta'ala janjikan, jaminkan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Surah Asy-Syarh ini cukup untuk kita faham. Allah menjanjikan selepas kesusahan mesti ada kesenangan. Lepas kesusahan mesti ada kesenangan. Kalau kita belajar bahasa Arab, fa inna ma'al usri yusran. Lan yaghlib al-yusru al-usru yusraini, kata para ulama tafsir. Contohnya Imam Suyuti. Kalau kita belajar bahasa Arab, fa inna ma'al usri yusran. Al-usr itu kesusahan ditandakan alif lam, ada alif lam ma'rifah kat situ. Tapi perkataan yusrun tidak ada alif lam di situ. Bagi menunjukkan bahawa kesusahan itu hanya sekali, tetapi kesenangan ada 2 kali. Jadi kita mengalami suasana ini walaupun 2 tahun, insya-Allah lepas 2 tahun ni 20 tahun umat Islam akan senang. Mereka kena fikir gitu. Kalau saya bagi contoh untuk tuan-tuan faham, kata Dr. Ratin Amudisi dalam menangani isu keduniaan pada hari ini. Tuan-tuan bekerja dengan satu syarikat sebagai contoh organisasi. CEO-nya, chairman-nya tuan-tuan kenal. Selalu meeting dengan orang baik, orang soleh, orang berharta, syarikat korporat ni contohnya. Dan memang menunaikan janji-janji dia. Dia berkata pada tuan, nama tuan ni Abdul Rahman. Abdul Rahman, saya nak cakap pada awak. Saya tengok awak kerja bagus. Kalau kerja bagus, 2 tahun ni saya nak pergi umrah. Tahun depan saya nak kahwin dengan awak dengan anak saya. Contoh, tuan-tuan. Tahun berikutnya saya nak jadikan awak GM. Orang ini orang saleh, orang baik, hartanya banyak. Kita nak perniagaannya maju. Kita nak pergi tempat lain tak rasa-rasanya, tuan-tuan. Kalau kita bekerja kat situ dengan jaminan seperti itu, security yang diberikan.
dan juga cushion yang ditawarkan dalam impact pada hari ini, maka tentulah Abdul Rahman ni suka. Baik Datuk, saya akan buat kerja dengan baik. Sungguh-sungguh, orang nak balik pun balik ni contohnya. Orang nak datang, dia datang. Sungguh-sungguh untuk buat kerja. Betul tak? Kerana Abdul Rahman mengenali Datuk CEO ni. Orang hebat, orang baik, orang saleh, orang kaya. Segala sesuatu baik daripadanya. Yang menjadi masalah pada hari ini ialah manusia yang buat perkara-perkara pelik seperti bunuh diri dan sebagainya. Dia tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ratus kali disebut perkataan Ar-Rahman dalam Al-Quran itu. Ar-Rahman. Pemurah. Ini masalah pendidikan. Kerana orang ini tidak didedahkan dengan sifat-sifat Allah dengan betul. Dia tidak mengenali Allah dengan betul. Allah yang bagi dia mata, bagi dia tangan, bagi dia penglihatan, bagi dia kekuatan, bagi dia serba-serbi keluarga. Dan Allah itu juga yang menjanjikan untuk orang yang buat baik ini di akhirat ada sekian-sekian ganjarannya. Macam Datuk CEO bagi jaminan kepada Abdul Rahman ni, security yang diberikan tadi. Pulangan-pulangan, reward dan sebagainya. Dia yakin kenapa? Sebab dia kenal Datuk CEO ini. Yang jadi masalah pada hari ini, orang tidak kenal Ar-Rahman itu. Di mana silapnya? Salah satunya pendidikan, tuan-tuan. Kerana pendidikan itu adalah kebendaan. Ada orang kaya, orang terkenal, jadi influencer. Bagaimana nak masuk Instagram? Bagaimana nak seorang ramai followers? Inilah masalah yang berlaku dalam kehidupan pada ini. Kerana unsur-unsur tauhid, akidah dan juga perhambaan itu hampir-hampir tiada dalam pendidikan. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, dalam hadis Nabi SAW ini mengingatkan kita untuk kembali pada Allah. Ingat pada Allah. Ajar anak-anak kita untuk kenal kepada Allah SWT balik semula. Ya, moga-moga Allah memberkati kita dan sedikit sadar rohani pada malam ni. Ampun maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada kata-kata yang mencederakan perasaan tuan-tuan, lukakan. Saya mohon ampun maaf. Kepada Allah lah tempat minta keampunan, Raiwan. Pada waktu-waktu seperti ini, banyaklah berdoa kepada Allah. Tuan, kerana doa ni merupakan senjata orang beriman. Antara doa Nabi kita salam ketika dalam kesukaran adalah Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan doa ini berada dalam kesukaran, melainkan pasti Allah yang bersifat Rahman itu akan menghilangkan kesukaran-kesukarannya itu. Ustaz Muhammad, mudah-mudahan Ustaz Muhammad boleh share doa ni kepada ahli karya, sahabat kita menonton bersama-sama pada malam ni. Allahumma rahmataka arju, ya Allah kepadamu rahmatmu yang aku tagihkan. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi, jangan engkau biarkan aku mentadbir urusanku sendiri wahai Tuhan. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li sya'ni kullah, baikilah urusan aku wahai Tuhan, segala masalah aku dalam hidup ini. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang maha benar yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya engkau. Andai kita mengucapkan doa ni, Allah SWT akan beri kepada kita jalan keluar dari masalah-masalah yang kita alami. Terima kasih tuan sekali lagi. Ampun maaf atas kelambatan hadir pada malam ini. Saya hampir-hampir terlupa Ustaz Muhammad. Memang terlupa terus. Jadi moga Allah beri pada kita rahmat yang meluasi timur dan barat, langit dan bumi untuk kita semua. Ya, kena yakinlah pada sisi Allah lah jalan keluar dan masalah apa juga yang kita alami pada hari ini. Sekian baik semuanya daripada Allah. Akhiri kalam saya dengan wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak pada Al-Fadil Ustaz Datuk Dr. Zazan Muhammad di atas sedikit penyesian yang saya fikir cukup bermakna pada kami di sini untuk jadikan panduan dan juga teladan. Moga-moga dapat kami amalkan insya-Allah sementara diberi nyawa di atas dunia ini insya-Allah. Jadi rasa cukup setakat ini Ustaz. Jadi kita jumpa di lain waktu insya-Allah. Insya-Allah. Akan jumpa Ustaz. Terima kasih. Ke surau live nanti insya-Allah apabila dapat 2 dos suntikan vaksin seperti yang telah dijanjikan oleh pihak kerajaan. Moga-moga surau kita akan imarah kembali dengan majlis-majlis ilmu seperti ini dan juga dengan kehadiran jemaah-jemaah untuk menunaikan solat fardu dan sebagainya. Kita doa sama-sama, moga-moga Allah akan mengkabulkan permintaan kita insya-Allah. Jadi Ustaz, akhir kalam sebelum kita tutup, minta sedikit bacaan doa daripada Ustaz. Moga-moga
kita mendapat cahaya nur daripada Allah SWT, insyaAllah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq 'alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزع ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi pada Al-Fadhil Ustaz. Jadi insyaAllah kita tangguhkan majlis kita pada malam ini dengan sama-sama membaca tasbih kifarah dan suratul Has. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asina al-insana fi khusr min alladhina amanu wa 'amilus salihat wa sawil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz.